Ini satu daripada perancangan mereka yang diserahkan oleh Rusia. Rusia mendapat satu protokol Yahudi, yang protokol lama kita tahu bahawa perancangan mereka, tapi diperdetailkan dalam protokol yang baru. Protokol ini bukan hanya untuk Palestin, tetapi untuk seluruh umat Islam. Mengikut Rusia, program untuk menghapuskan Islam. Mari kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan saya dapat daripada kawan kita yang terlibat secara langsung, dan apa yang ada di sini ialah dalam bahasa Inggeris, ia terjemahan daripada bahasa asal mereka. Dan mengikut perancangan mereka, mari kita lihat satu persatu apakah benar atau tidak. Kita lihat apakah yang mereka rancang sama seperti yang kita hadapi sekarang. Ini negara umat Islam. Negara umat Islam ini akan diusahakan untuk menjadi bukan negara kafir, bukan negara Islam yang sebenar. Muzabzabi baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula, itu perancangan mereka. Buka surah An-Nisa. Muzabzabi baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Apa maksud mereka? Jangan jadikan negara ini negara Islam yang sebenarnya. Jangan jadi negara kafir, in between, secular. Kita jadikan negara Islam ini negara sekular. Kita pisahkan antara pendidikan dengan agama. Kita pisahkan ekonomi daripada agama. Kita pisahkan politik pada agama. Di masjid jangan cakap politik. Itulah perancangan mereka. Kita lihat satu persatu. Diterjemah ke dalam bahasa Inggeris, ke dalam bahasa Melayu pula. Pertama, kami sedang berusaha untuk membantu pemerintah Arab memerangi Islam fundamentalis. Mereka ciptakan pengganas-pengganas Islam, termasuk ISIS, termasuk Al-Qaeda. Itu dibina oleh mereka, disokong oleh sebahagian negara Islam. Pengganas ini ialah untuk memburukkan Islam, dan itulah perancangan kami untuk membentuk Israel Raya. Dan itu di antara perancangan mereka ialah untuk memerangi Islam melalui Islam itu sendiri. Supaya Islam memerangi Islam, kami akan bantukan daripada luar. Itu perancangan pertama. Negara Islam harus kita tikam satu persatu. Pertama, kita tikam Palestin, kita tikam Iraq, kita tikam Afghanistan, Pakistan, Somalia, Algeria, Libya. Kita hancurkan satu persatu. Kemudian kita kembangkan negara Islam yang lain seluruh dunia. Kita tumpukan Timur Tengah, kemudian kita lebarkan ke seluruh dunia. Pastikan pemimpin kita yang restu. Pastikan pemimpin Islam, pemimpin Arab ini kita yang lantik. Perancangan pertama. Ini Rusia sebut, bukan saya sebut. Dan negara itu daripada timur ke barat harus kita jadikan sekular, daripada Morocco sampailah ke Oman. Dan tuan-tuan lihat apa yang berlaku di negara umat Islam hari ini. Inilah yang sedang berlaku. Di negara Arab Saudi, kita lihat Yahudi telah masuk ke Madinah. Dan mereka bergambar dalam Masjid Madinah, Masjid Nabawi maksud saya, tanpa segan silu. Madinahlah bumi kami. Sebelum Rasulullah kamu datang ke Madinah, kami, moyang kami, Bani Quraisyah telah berada di Madinah. Bani Quraisyah ialah moyang kami, berada di Madinah. Madinah itu bumi kami. Pokok tambang yang ditanam di Madinah itu bumi kami yang tanam. Sekarang kami kembali ke Madinah. Dan depan hotel, di bawah hotel di Masjid Haram, di Masjid Madinah Nabawi, ada shopping kompleks, ada band Daud. Dan kita lihat wanita Arab sangat suka bergambar dengan Yahudi. Bila ada Yahudi datang shopping, mereka minta gambar untuk bergambar. Sebab sepupu yang terpisah, agama berbeza, tapi kami masih sepupu. Kami masih ada pertalian darah. Dan tahun lepas mereka menanam pokok tamar kembali di Madinah. Simbol kami akan kembali ke Madinah. Tamar ancuang ditanam di Madinah bagi pihak Yahudi sebagai simbol kami akan kembali ke Madinah. Dan tuan-tuan,
sebenarnya Mekah bukan berada di tempat sekarang. Dia mengatakan bahawa kami akan mengambil Mekah, Madinah dan Gunung Sinai. Kami akan ambil Mekah, Madinah dan Mount Sinai ataupun Bukit Tur Sinai. Kami akan mengembangkan sepada kami ke Lebanon dan Saudi. Sebab Nabi Musa adalah Nabi kami, kata orang Yahudi, orang Bani Israil. Nabi Musa menyeberang sampai ke Tabuk. Daripada Sinai, Nabi Musa AS yang dikejar oleh Firaun mendarat di Tabuk, Madian. Madian adalah tempat yang dibina kota baru sekarang, namanya Danium. Kota Dium dibina tempat Nabi Musa AS selamat mendarat di Saudi ataupun di Madian, tempat masa itu namanya Madian. Itu bumi kami. Yahudi mengisytiharkan itu bumi kami. Dan sebuah buku ditulis, barangkali tuan-tuan baca, Return to Mecca, ditulis oleh Dennis Abby Lipkin. Buku ini telah lama. Kami ingin kembali ke Mekah, bumi kami. Orang Arab masih bersama dengan Israel. Umat Islam masih gembira. Dan ini disebut oleh mereka dan diterjemah dalam bahasa Arab daripada bahasa mereka. Kita boleh baca sebahagian daripada apa yang mereka sebut. Dia kata Bani Israel istadanu qadiman fi jaziratil Arab dibrahmi ala annahu haqqul yahud aw dal Makkah. Ini maksudnya hak kami untuk kembali ke Mekah. Mekah bumi kami. Madinah bumi kami. Tuan-tuan, orang yang zalim, mereka mencari alasan yang palsu. Dan itulah yang mereka lakukan. Yang kedua, ini dikeluarkan oleh Rusia. Rusia mengatakan, kamu baca tak perancangan mereka untuk kamu? Kami akan membatalkan semua mata pelajaran Islam, menghalang pengajaran Al-Quran dan bahasa Arab di sekolah dan di universiti. Pertama, Malaysia laksanakan. Tulisan Jawi dihapuskan tahun 69, dan pemuda yang belajar tahun 69 sampailah tahun 80-an, mereka tak boleh baca Jawi. Tak boleh baca Jawi, tak boleh baca Al-Quran. Dan itu perancangan mereka. Menutup semua institusi dan institusi Islam yang mereka belum dapat lakukan sekarang. Menghalang azan daripada pembesar suara. Bekerja mengurangkan masjid dengan merobohkan dan menutup, menghalang diadakan bulatan pelajaran dan kuliah dalamnya. Bulatan itu halaqah, maksudnya majlis ilmu. Terjemah direct daripada bahasa Arab, daripada bahasa Inggeris. Dan sekolah universiti mesti menggunakan falsafah barat, menggunakan coastal reason. Sistem pendidikan kita lari daripada Islam masuk menganut constructivism yang diambil oleh Kementerian Pelajaran untuk dilaksanakan di sekolah, college dan universiti. Telah berjalan apa yang mereka lakukan. Ajaran sesat, tuan-tuan, bukan di Pelda, di universiti. Dalam behaviorism, evolutionism, mekanism, positivism ialah pahaman-pahaman yang diajar di universiti. Saya terlibat 30 tahun lebih dengan pahaman ini. Ajaran sesat bukan di Pelda tapi di universiti. Maaf saya, para profesor sekalian. Dan negara Islam harus kita bukan jadi Islam, bukan jadi kafir. Muzabzabi na banadik. Kalender. Kita hapuskan sistem kalender Arab. Percutian yang mereka cuti pada hari Jumaat, kita alih pada hari Ahad dan hari Sabtu. Hari Sabtu untuk meraihkan orang Yahudi ke sinagog, hari Ahad untuk meraihkan orang Kristian ke gereja. Dan mereka bisik kepada ustaz-ustaz kita, Islam tak ada hari cuti. Ustaz kita pun baca. Kita isytiharkan, kita tukar hari cuti yang sudah hari Ahad kepada hari Ahad, kepada hari Jumaat kepada hari Ahad, supaya kita antarabangsa. Recession ekonomi berlaku pada hari Jumaat, kita cuti hari Jumaat, rugi. Kita tukar pada hari Ahad. Dan dia bisik kepada ustaz-ustaz kita, orang Islam tidak ada hari cuti. Dan disebut oleh semua ustaz kita,
Hari Jumaat bukan hari cuti. Kita tanya mereka, apa nas cuti pada hari Ahad? Apa nas cuti pada hari Sabtu? Apa nas yang mereka pegang untuk cuti pada hari Ahad? Kalaulah nas tidak ada cuti pada hari Jumaat. Atas dasar apa mereka menyokong cuti pada hari Ahad, sokong cuti pada hari Sabtu, bila mereka katakan dalam Islam tidak ada hari cuti? Dia baca ayat Quran. Apa ayat Qurannya baca? A'udzu minasyaitonir rajim. Fa iza qadara salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wasqullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini dia baca. Benar. Tapi maksudnya batil. Apabila kamu selesai solat hari Jumaat, bertebarlah kamu di atas bumi dan carilah kelebihan Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu dapat kejayaan. Nah, dia kata, cuba lihat ayat Quran ini. Hari Jumaat pun kita harus bekerja. Tak ada cuti Jumaat. Kita tanya dia. Kalau hari Jumaat pun kita harus kerja, hari Ahad, hari Sabtu lebih aula kita kerja. Kalau hari Jumaat pun kita harus kerja, hari kita ibadah, hari Jumaat, hari Sabtu dengan hari Ahad pun lebih aula kita bekerja. Nak jawab macam mana lagi? Tak ada nas cuti ada Jumaat. Dia lupa hadis Rasulullah yang banyak. Dia lupa hadis Rasulullah yang banyak tentang kelebihan hari Jumaat. Antaranya hadis Imam Bukhari. Pada hari Jumaat, Rasulullah pesan supaya mandi awal-awal. Kemudian terus ke masjid. Dan Rasulullah menyebutkan tak nama qarabat badanah. Kalau dia pergi awal-awal pagi ke masjid hari Jumaat, menunggu hari solat Jumaat, seolah dia berkorban badanah, unta yang gemuk betina. Dan kalaulah dia pergi pada waktu yang kedua, man rahafi satisaniyah, pakai nama qarababi qarbaqarah. Kalau dia pergi pagi juga tapi lewat sikit, seolah dia berkorban lembu betina. Kemudian kalau dia pergi pada masa yang ketiga, seolah dia mengorbankan seekor kibas. Dan sekiranya dia pergi pada masa yang keempat, seolah dia mengorbankan seekor ayam. Kalau dia pergi pada masa yang kelima, seolah dia berkorban sebiji telur. Dan kalau dia pergi pada masa imam sudah naik ke atas mimbar, maka para malaikat menutup buku mereka dan turut mendengar khutbah. Dan bilakah orang yang bercuti, yang bekerja hari Jumaat, pergi pada sembahyang Jumaat, tuan-tuan? Bilakah mereka pergi sembahyang Jumaat? Selepas imam telah naik khutbah, kebanyakannya. Apakah hikmahnya untuk kita mandi awal-awal supaya kita pergi dalam keadaan segar ke masjid? Badan yang harum. Bukan pergi seperti masjid saya. Masjid saya, tuan-tuan, di sekitarnya ada kilang. Kilang ni pekerja, ada yang buruh kasar, ada buruh yang kecil. Yang buruh kasar, tuan-tuan, dengan peluh dia duduk sebelah kita. Tuan-tuan dapat bayangkan. Bilik tertutup seperti ini dan aroma mereka apabila kita bekerja hari Jumaat. Dan Rasulullah hadis Imam Bukhari, mereka kata tidak ada dalil untuk kita cuti hari Ahad pada hari Jumaat. Mereka kata tidak ada dalil kita cuti pada Jumaat. Dan mereka menyokong cadangan supaya dibawa cuti hari Jumaat kepada hari Ahad. Mari kita berfikir, tuan-tuan. Dengan alasan ayat Quran yang benar, maksudnya palsu. Bagaimanakah hari Jumaat ialah untuk kita berawal-awal, untuk dapat kelebihan, dan sekiranya kita bekerja hari Jumaat, akan sukar untuk mendapat kelebihan hari Jumaat. Ini satu hadis yang banyak lain. Pada hari Jumaat, apakah yang kita harus lakukan? Memang tidak hari Jumaat hari kerja. Kalaulah alasan hari Jumaat kata harus kerja, tak boleh cuti, maka hari Ahad, hari Sabtu lebih aula kita bekerja. Hari ini, hari itu berfikir, tuan-tuan, dah 4 bulan saya tak kuliah sini. Kita panjang sikit malam ini. Tuan-tuan sebati. Dalam kitab fiqh kita, antaranya ialah jaga aroma badan kita. Kalau badan kita berbau, jangan pergi masjid. Makruh. Dan masjid saya kebanyakan makruh. Pergi ketika imam sudah hampir untuk solat. Kebanyakan khutbah mereka tak sempat sampai lagi. Dan itulah yang dapat dilakukan. Dan mereka mengatakan tidak ada nas untuk kita cuti pada hari Jumaat. Tuan-tuan semati. Yang seterusnya,
Kami akan menubuhkan kota-kota yang besar di negara Islam yang mengubah corak tradisi kepada corak-corak yang moden. Dan perancangan ini dilakukan di Saudi dengan jayanya. Mereka membina kota Danium, iaitu di tempat Tabuk, tempat Rasulullah peperangan terakhir Rasulullah di Tabuk, tempat Nabi Musa selamat mendarat di Tabuk ataupun di Madian nama asalnya. Mereka bina satu kota yang sangat luar biasa namanya Neom. Di sini menggunakan artificial moon, menggunakan taxi flying ataupun robot security dan lain-lain. Bandar ini bandar bukan untuk orang tua. Bandar ini untuk orang muda. Yang adanya lah artificial rain, ada Jurassic Park, ada sand, pasir yang keluarkan cahaya, yang penting alkohol. Kota yang akan melimpah alkohol, arak, yang jelas Al-Quran mengharamkannya dan akan dihidupkan di kota ini. Bukan untuk Islam, untuk orang bukan Islam. Islam tak boleh minum, kata pemimpin mereka. Kita sediakan arak untuk orang bukan Islam. Mereka bermain berkata-kata. Mereka bermain kata-kata, tuan-tuan. Dan lain-lain. Mereka juga membina apa yang mereka sebut sebagai rumah ibadat bersama, Abrahamic faith. Islam, Kristian, Yahudi harus dicantumkan kembali. Tahun lepas saya melawat Dubai. Saya pergi ke Abu Dhabi, saya temui bangunan seperti ini. Bangunan dicantumkan untuk tiga agama, Islam, Kristian dan Yahudi, dibina di Abu Dhabi. Tengah jalan kita pergi, di sebelah kiri kita melihat tiga bangunan ini yang mencantumkan tiga agama. Di Abu Dhabi dan di Dubai juga, mereka membina rumah ibadat Hindu yang pertama. Dan mereka telah melanggar pesan Rasulullah bahawa tidak boleh bercantum dua agama di Semenanjung Arab. Sekarang telah diceroboh di Dubai. Rasulullah berpesan tidak boleh ada dua agama di Semenanjung Arab. Sekarang diceroboh pesan Rasulullah di Dubai. Bukan satu, tetapi saya dipahamkan dua yang terbesar di Timur Tengah sedang dibina di Dubai, bukan di Abu Dhabi. Ini yang lama, yang besar, yang baru lagi besar. Tuan-tuan, apa yang mereka rancang ialah pemimpin Islam yang tidak bersama kita, kita akan gulingkan. Setiap pemimpin yang bakal naik ke negara Islam, kita yang tentukan. Bukan saya kata, perancangan mereka. Dan inilah yang berlaku sekarang. Setiap pemimpin tidak boleh naik jadi pemimpin walaupun mereka menang dalam pilihan raya. Tak boleh naik. Contohnya di Turki, di Algeria, yang menang ialah Islam, tapi Islam tak boleh memerintah di Algeria. Mereka angkat sekular. Di Turki demikian juga. Kita lihat sebelum ini, sebelum Erdogan, yang menaibarkan parti Refah ataupun parti Islam yang menang di Turki dan pemimpin ditangkap. Itu perancangan mereka. Islam menang tidak boleh memerintah. Ini perancangan mereka. Kita cari helah supaya yang sekular akan menang. Ini perancangan mereka yang disebut oleh Rusia. Perancangan dilakukan oleh mereka untuk Islam.